Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Sabah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan bentangkan tentang tajuk Ajakan-ajakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum kami meneruskan pembentangan ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Akilai Irsalina binti Azaki. Saya Tasnim Izzah binti Ahmad Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanis Aina binti Hamizan. Terdapat 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dikenali sebagai PPPM. Ajakan pertama adalah keselamatan akses disediakan untuk pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam ajakan pertama ini, kita perlulah mengikut penanda aras berstandard antarabangsa. Misalnya bagi subjek bahasa, subjek bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Yang seterusnya adalah subjek matematik dan juga subjek sains. Seterusnya kita perlu semak semula KSSR dan juga KSM yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Apa itu KSSR? KSSR adalah kurikulum standard sekolah rendah, manakala KSSM pula adalah kurikulum standard sekolah menengah. Ajakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah setiap murid dipastikan mahir dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Oleh itu, kita perlu memperluaskan lagi program LEARNers supaya dapat meningkatkan literasi bahasa Inggeris. Seterusnya, kita perlu mempertingkatkan lagi kemahiran guru yang mengajar bahasa Inggeris. Selain itu juga, kita perlu memberi galakan kepada murid supaya belajar atau mengambil bahasa tambahan seperti bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepun dan bahasa yang lain juga, supaya dapat meningkatkan lagi penguasaan terhadap bahasa yang akan dikuatkuasa pada tahun 2025. Ajakan ketiga bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah mewujudkan rakyat Malaysia yang menghayati setiap nilai. Oleh itu, kita perlu memberikan tumpuan yang sepenuhnya bagi pendidikan agama Islam dan juga pendidikan moral. Selain itu juga, kita perlu mempertingkatkan lagi penyertaan supaya murid dapat melibatkan diri dalam satu kelab, satu sukan dan juga satu badan beruniform. Akhir sekali, dapat memperkukuhkan dan memperluaskan remak agar interaksi antara jenis sekolah dapat dipermudahkan. Dengan itu, sesuatu urusan antara sekolah yang berlainan jenis dapat dilakukan dengan baik. Misalnya, sekolah jenis kebahasaan Cina, sekolah jenis kebahasaan Tamil dan sekolah kebahasaan sahaja. Ajakan keempat bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah perubahan ilmu pengetahuan sebagai bidang pilihan. Pendidikan negara dapat berdiri sama tinggi dengan negara maju apabila Institut Pendidikan Guru kerap melakukan penambahbaikan. Selain itu juga, program pembangunan profesional berterusan iaitu CPD perlulah dipertingkatkan tahap kualiti seperti yang telah dicadangkan pada tahun 2013. Akhir sekali adalah menambahkan cara haluan guru dari segi menjadi guru yang mahir, melaksanakan tugas dengan baik ketika pemimpin dan juga dalam bidang yang tertentu. Ajakan kelima bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah menentukan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Oleh itu, pemilihan guru besar yang baharu perlulah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selain itu juga, guru besar akan digandakan tahap kerjayanya secara berperingkat-peringkat. Ajakan yang keenam bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM ialah memberi keupayaan kepada PPD
sekolah dan GPN bagi membuat persediaan penyiapan khusus berdasarkan keperluan. Prestasi murid-murid dapat dipertingkatkan dengan cara melakukan penambahbaikan sistem pendidikan. Seterusnya, tahap prestasi yang minimum oleh pengurusan sekolah akan diberikan lebih kuasa. Akhir sekali, sekolah di negeri Sabah dan juga Sarawak diberikan jaminan sebanyak 100% bagi memiliki infrastruktur yang lengkap bermula tahun 2015. Akhir sekali, memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama. Anjakan yang ketujuh, ICT dimanfaatkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran di Malaysia. Terdapat 10,000 buah sekolah mendapat manfaat untuk mengakses internet melalui One Bestarinet. One Bestarinet merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia bersama YTL Communication bagi menyediakan akses internet berkelajuan tinggi 4G dan juga platform pembelajaran secara maya kepada murid-murid. Seterusnya, penggunaan ICT secara maksimum dalam pembelajaran jarak jauh ataupun dekat. Dengan itu, dapat meningkatkan kualiti pengajaran di mana jua berada. Di sini, apabila akses internet yang banyak dan semakin luas, maka aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih lancar dan juga mampu memberikan kesan yang baik kepada para pelajar kerana dapat mempelajari apa jua ilmu walau berada di mana-mana. Seterusnya, maksimumkan penggunaan ICT dan menambahkan kandungan dalam talian mengenai video-video guru terbaik. Amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video. Guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam subjek sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Anjakan yang ke-8, mengubah bentuk, kemampuan serta kapasiti penyampaian kementerian. Bermula tahun 2013, pihak JPN dan PPD diberikan kuasa untuk membuat keputusan berkaitan dengan personel dan bajet supaya tanggungjawab dapat ditingkatkan dan menambah baik keberhasilan murid di setiap sekolah. Seterusnya, menjelang tahun 2014, penempatan lebih kurang 2,500 personel diperlukan daripada kementerian dan JPN. Personel di sini membawa maksud kaki tangan. Selain itu, mulai tahun 2013, keboleupayaan kepimpinan diperkukuhkan bagi 150 hingga 200 jawatan kepimpinan dalam setiap sektor pendidikan. Seterusnya, anjakan yang ke-9. Bersama-sama berganding bahu dengan gabungan ibu bapa, sektor swasta dan komuniti secara besar-besaran. Baiklah, di sini, ibu bapa perlulah memberi bimbingan kepada anak-anak dalam pembelajaran. Hal ini kerana anak-anak lebih meluangkan masa di rumah bersama ibu bapa berbanding waktu yang singkat di sekolah. Malahan, bermula pada tahun 2016, mengumpul maklumat berkaitan PIBG dari sudut kurikulum dan prestasi guru bagi melihat di manakah kelemahan sama ada melalui guru ataupun murid-murid bagi memperbaiki kelemahan tersebut dan menghasilkan keberhasilan murid yang semakin baik dan bagus pada masa akan datang. Seterusnya, bilangan model sekolah amanah ditambah kepada 500 menjelang tahun 2025 dengan melibatkan kumpulan NGO dan juga alumni yang berpotensi sebagai penaja. Sekolah amanah di sini membawa maksud sebagai sekolah awam yang diuruskan bersama di antara pemimpin sekolah kerajaan dan juga pihak swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan kemenjadian murid bagi tiap-tiap ringgit. Baiklah, setiap program dikaitkan dengan keberhasilan secara jelas dan wajar bagi program yang berimpak rendah pada setiap tahun. Malahan, peluang kecekapan dimanfaatkan dengan cara peruntukan dimanfaatkan dengan diagihkan kepada bidang yang penting, misalnya latihan guru dan juga peningkatan kemahiran. Anjakan yang ke-11, memperkasakan ketelusan bagi accountability secara langsung.
Mulai 2013, laporan tahunan awam perlu diterbitkan, terutamanya mengenai inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga kemajuan sasaran. Di samping itu, pelaksanaan semakan kesempurnaan menyeluruh ataupun lebih dikenali sebagai komprehensif pada 2015, 2020 dan juga 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis Aina binti Hamizan ingin menyambung pembentangan kami pada hari ini, iaitu tentang 5 implikasi anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terhadap guru yang berjiwa pendidik. Jadi antara implikasi ini adalah guru akan menjadi mahir dalam menggunakan teknologi terkini yang seiring dengan peredaran zaman. Jadi apabila guru mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang teknologi maklumat dan komunikasi, jadi sesi pelajaran akan secara langsung sesi pelajaran akan menjadi lebih menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid sekarang mereka lebih terdedah dan berminat dengan teknologi kerana mereka sudah biasa menggunakannya. Jadi guru-guru dapat mengaplikasikan silibus yang ada dalam buku, yang ada dalam mata pelajaran untuk meningkatkan lagi tahap pemahaman dan pemikiran anak-anak murid mereka. Jadi, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan telah membolehkan sesi pengajaran dilakukan di mana-mana sahaja. Kerana guru-guru mereka boleh mengajar di mana-mana secara dalam talian, contohnya di dalam Google Meet, Zoom dan juga Microsoft Teams. Jadi, teknologi maklumat dan komunikasi ini sekaligus dapat membantu guru untuk memperhebatkan lagi konteks pembelajaran bagi sesuatu mata pelajaran. Jadi, oleh yang demikian, penggunaan teknologi amatlah penting dalam kehidupan sehari lagi dalam arus globalisasi pada hari ini, kerana ianya dapat memberi banyak manfaat kepada semua pihak, terutamanya guru dan juga murid-murid. Okey, baiklah. Implikasi daripada anjakan PPPPM yang kedua ialah guru akan mendapat pendedahan tentang budaya kerjasama dan kecemerlangan profesional. Jadi, berdasarkan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, guru dapat bergerak dalam satu kumpulan bagi mendapatkan idea yang lebih menarik dan juga terbaik. Hal ini dikuatkan lagi dengan pepatah Melayu yang ada mengatakan bahawa 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Jadi, jika guru duduk beramai-ramai, berbincang beramai-ramai, mereka dapat mengongsikan pandangan masing-masing terhadap perkara tersebut. Jadi, bila mereka berbincang secara beramai-ramai, jadi lebih banyaklah idea-idea yang lebih bernas. Jadi, guru ni dia boleh betulkan apa yang guru ni cakap. Mereka akan saling memperbetulkan dan saling menambah-nambah idea. Jadi, semasa berbincang juga, guru-guru yang muda dan baru berkhidmat, mereka juga boleh menimba ilmu daripada guru-guru yang lebih senior. Jadi mereka juga dapat, guru-guru senior juga dapat berkongsi pengalaman dengan guru-guru yang baru bagi meningkatkan lagi perkhidmatan, bagi meningkatkan lagi prestasi bekerja mereka. Jadi apabila semua guru-guru sudah menjadi mahir, mereka dapat meluaskan bidang pedagogi mereka di bilik darjah untuk memastikan murid-murid ni memahami perkara yang telah mereka pelajari. Kita sambung pula kepada implikasi yang ketiga. Implikasi yang ketiga ialah guru dapat mencapai kejayaan setelah mendapat dorongan dan sokongan daripada pihak-pihak tertentu. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru ni dia mempunyai akses yang lebih besar kepada peluang pembangunan profesional berasaskan sekolah. Mereka akan mengambil bahagian dalam perbincangan dan dialog yang memberikan maklum balas yang konstruktif yang tertumpu kepada pembelajaran dan pembangunan diri. Ianya bukannya bersifat menyalahkan orang lain dan memberi hukuman terhadap orang yang lain. Jadi, guru-guru akan berasa lebih semangat untuk menjalankan kerjaya mereka sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik. Implikasi yang keempat ialah guru akan menjadi suri teladan kepada anak-anak murid mereka. Guru-guru perlulah menunjukkan contoh yang sempurna, contoh yang terbaik kepada anak-anak murid mereka, kerana murid-murid ini dia menganggap bahawa guru merupakan insan yang hebat di mata mereka. Jadi,
setiap tingkah laku guru tu akan diperhatikan oleh murid-murid. Jadi guru ni mestilah menerapkan sifat nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Bayangkan jika guru ni dia memberi gambaran negatif kepada anak murid mereka, sudah pastinya anak-anak murid mereka ni akan meniru perbuatan tidak baik mereka itu. Jadi lebih lagi generasi yang sekarang ni, generasi muda masa kini ni merupakan harapan dunia, kerana mereka bakal memerintah dunia yang akan datang. Jika sifat nilai murni tiada dalam diri mereka, jadi dunia akan menjadi lebih huru-hara. Jadi murid-murid ni, jadi guru ni mestilah membantu anak-anak murid mereka ni untuk mempersiapsiagakan diri mereka bagi menghadapi dunia yang jauh lebih mencabar pada masa akan datang, sebab kita sendiri pun tak tahu apa yang akan berlaku pada masa datang. Jadi guru-guru perlulah membimbing anak murid mereka supaya bersiap sedia di samping memupuk sikap-sikap yang positif dalam diri pelajar. Jadi implikasi yang terakhir ialah guru hendaklah bekerja dalam persekitaran yang selesa supaya dapat mencapai prestasi yang cemerlang. Jadi, seperti yang kita semua sedia maklum, kelengkapan sekolah yang telah disediakan hendaklah mencukupi agar guru-guru dapat menjalankan tugas mereka dengan selesa dan sempurna. Bayangkan jika kelengkapan di sekolah tidak sempurna, sudah pasti guru-guru tidak selesa untuk mengajar. Jadi mereka mungkin ini sedikit sebanyak akan memberi kesan negatif kepada para pelajar. Jadi hal ini, pihak sekolah perlulah menyediakan prasarana dan fasiliti yang mencukupi kepada guru-guru serta pelajar supaya mereka dapat menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. Jadi hal ini sekaligus dapat mengurangkan beban guru supaya mereka semua dapat memberikan sepenuh perhatian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Apabila guru-guru memiliki prestasi yang cemerlang, murid-murid juga selesa untuk menimba ilmu. Jadi hal ini sekaligus dapat mengharumkan nama sekolah serta meluaskan lagi kejayaan guru tersebut.